الشيطان الرجيم بسم الله السلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرفك يا وفقك ونعرف ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا صراحتك يا رب رب اشرح لنا سرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلوم في الدار dan jikalau syak seorang pada sewaktu yang keluar adakah mani atau wadi maka dipilihnya maka jika memilih akan mandi maka diberi hukum junub ia. Dan jika dipilih akan wadi, maka wajib wuduk dan membasuh kubulnya. Dan barang yang dikenali oleh wadi itu dan barang yang dikenai oleh wadi itu. Dan jikalau syak seorang dan jikalau syak seorang pada sewaktu yang keluar daripada kemaluan dia. Maka jikalau syak seorang pada sewaktu yang keluar daripada kemaluan dia dengan sebab mandi itu walaupun ada alamat dia salah satu daripada 3 perkara yang dulu yang mana dulu tu katanya yang pertama terpancar-pancar, yang keduanya merasa lazat, yang ketiganya bau dia. Maka apabila didapati mana-mana satu daripada 3 perkara itu adalah mani, maka sekiranya dia ada syak berpapuh pada sesuatu yang keluar daripada kemaluan dia. Syak tu macam mana? Adakah mani atau wadi? Adakah mandi, adakah yang keluar itu mandi atau wadi? Boleh jadi dengan sebab boleh jadi kedua-dua. Maka dia tak boleh buat, tak tahu nak pegang mana-mana. Tidak berat kepada mana-mana adakah mani atau wadi. Maka apabila begitu hukumnya maka dipilih. Maknanya dia pilih lah. Dia pilih, pilih tu pilih untuk nak menentukan. Pilih untuk nak menentukan yang keluar tu mani atau wadi. Pilih tu walaupun dengan suka hati sekalipun. Tidak katanya dengan memeraksai pada alamat
pada tandaan dia, tidaklah. Itu maksudnya. Jadi maknanya, apabila seperti masalah kita katanya seorang tu dia jaga tidur, dia jaga tidur, maka terdapat di kain dia tu, di seluar dia, di kain tidur dia tu ada suatu benda yang keluar yang basah. Maka benda yang keluar tu nak kata kencing bukan. Nak kata kencing tu ada bau dia. Kencing tu bukan. Apa tu tengok benda yang keluar tu jenis nampak macam putihnya begitu, lagi pulaknya suam, jadi maknanya dia tak boleh menentu adakah mandi, adakah wadi. Sebab boleh jadi keluar dalam masa dia tidur tu, tak boleh nak tahu katanya alamat mana-mana, alamat mandi dia tak perasan, alamat wadi dia tak perasan. Maka hukumnya serah kepada dia lah. Hukumnya terserah pada dia, dia nak pilih untuk nak menentukan apa benda yang keluar pada dia. Ini pilih, betul-betul pilih lah. Tak payah tengok pada alamat, tak apa, itu walaupun pilih tu dengan secara hati dia, sukaan hati dia. Dia setuju nak kata mandi, katalah. Dia setuju nak kata wadilah. Tak payah memeraksai alamat-alamat, tidak. Itu maknanya pilih ikut suka hati. Maka serah kepada dia, terpulang kepada dia. Dia nak kata benda yang keluar yang dia syaki itu mandi pun boleh, dia nak kata wadi pun boleh. Tengok macam mana. Maka jika memilih akan mandi, dia setuju katanya benda yang keluar yang disyaki saat itu mandi, maka diberi hukum junub dia. Maknanya dia sekarang tu berjunub. Diberi hukum junub pada dia, maknanya dia sekarang tu berjunub sebab keluar mandi. Lepas tu kain seluar yang kena mandi itu tak payah basuh sebab mandi itu suci. Jadi dia kena mandi junub. Maka solat dengan itu sah. Lagi pula solat dengan kain yang kena mandi itu sah, tak payah basuh. Sebab kalau dia pilih ambil mandi, dia mandi junub. Lepas tu kain seluar kalau nak pakai solat pun boleh. Sebab mandi tidak najis. Dan jika dipilih akan wadi, ini pun boleh juga. Nak pilih, nak katanya pilih akan wadi, maka wajib wuduk. Sebab keluar mandi itu, keluar wadi itu membatalkan wuduk. Dan membasuhkan kubulnya, ini kemaluan dia wajib basuh sebab wadi itu najis. Dan barang yang kenai oleh wadi itu, kain-kain seluar dia yang kena tu wajib basuh. Sebab itu adalah najis. Maka sekiranya apabila dia pilih mana-mana satu daripada dua pilihan tadi, walaupun pilih dengan secara suka hati, tidak tilik pada tandaan mana-mana sekalipun, maka solat dia tu sah. Walaupun pilih dengan secara suka hati sekalipun, solat dia tu sah. Kalau katanya dia pilih balik mandi, maka dia mandi janabah, lepas tu nak pakai kain, nak pakai seluar itu pula solat, maka tak mengapa. Sebab itu suci. Jadi maknanya keputusan nak kena mandi ke, kena ambil wuduk, kena basuh ke tak kena basuh, itu serah kepada dia pilih lah. Pilih tu walaupun dengan secara suka hati setuju nak letak katanya mandi, nak letak kata wadi. Apabila pilih mandi, pilih kata benda yang mandi, pilih kata benda yang keluar tu mandi, maka ambil wuduk saja tu tak memadai. Dia kena mandi janabah. Kalau pilih kata wadi, kalau tak basuh kemaluan dia, maka tidak sah sembahyang.
Sebab wadi itu najis. Begitulah. Jadi masalahnya nah itulah diberi pilih kepada dia, betul-betul pilih gitulah. Nah maka jikalau maka jikalau telah memilih akan sesuatu daripada keduanya, maka berubah pula hatinya akan lawannya, maka harus ia rujuk pula daripadanya kepadanya. Ini masalah, contohnya masalah kali yang pertama dia setuju, dia pilih kata benda yang keluar yang disyaki tadi tu ialah mani. Dia pun mani janabah. Kain dia tak basuh. Sebab suci. Kemudian sebentar dia berubah pula hati dia. Rasa nak kata wadi pula. Maka dia basuhkan kain dia. Begitu. Dah. Jadi mana nak ubah pilihan boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Walaupun kali yang pertama dia pilih kata mandi, sekejap dia nak ubah jadi wadi pula pun boleh. Tapi kena buat mengikut yang dia pilih tu lah. Kena buat mengikut yang dia pilih. Pilih macam mana? Kalau mandi, berjunub. Wajib kena mandi. Lagi pulanya tak payah dibasuh. Kain-kain dia, kemaluan dia. Tapi kalau katanya wadi, batal wuduk, menajis, begitulah. Tengok dia katanya, maka jikalau telah memilih akan suatu daripada keduanya, mani atau wadi. Contohnya, dia pilih kata yang keluar tu mandi. Maka berubah hatinya, hati seorang. Akan lawan ialah wadi. Kali pertama dia menentu katanya mani. Duduk sekejap, ubah pula hati dia. Dia pilih akan lawannya, pilih akan wadi pula. Maka harus ia rujuk kembali pula daripada suatu kepadanya kepada lawan. Maka harus ia seorang rujuk daripada sesuatu, daripada salah suatu tu, dan kepadanya kepada lawan. Boleh nak rujuk. Rujuk tu maknanya tinggal yang dulu ambil yang baru. Mana dulu dia pilih kata mandi, lepas tu berubah hati dia, pilih ambil wadi pula, tinggal yang kata mandi, itu tak mengapa. Boleh. Maka sekiranya kalau dia ubah, maka wajib dia amalkan dengan muqtada pilih yang kedua, dengan kehendaki bagi pilih yang kedua. Contohnya kali yang pertama tu dia pilih mandi. Dia pilih mandi, maka dia pun pergi mandi, janabah. Mandi mengangkat adab sah. Apabila dia nak mulai solat, dia mengubahkan pilihan dia. Apabila dia nak solat tu dia ubah. Boleh kena ubah ke tidak? Boleh. Ubah jadi wadi. Apabila dia ubah jadi wadi, mana kemaluan dia tu kena basuh. Lagi pula kain yang dia kena tu, kain atas luar yang kena tu wajib dibasuh. Nak ubah boleh, tapi kena buat mengikut apa yang kita pilih tu lah. Sebab tu dia katanya, kalau kita rujuk kepada yang lain satu lagi pulanya, maka boleh, tetapi maka wajib diamalkan dengan muqtada pilih yang kedua. Pilihan yang kedua tu kena mengikut yang tu. Kalau pilihan yang kedua tu ialah wadi, kena basuh. Kubul dia, kemaluan dia dan apa dia? Kemaluan dia mesti dibasuh. Kain yang kena seluar yang kena itu wajib dibasuh sebab adalah najis. Begitulah. Malaikat pada yang lagi akan datang. Betul.
tak jelas. Maka wajib diamalkan dengan muqtada pilih yang kedua. Pada barang yang telah lalu. Pada barang yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Yang telah lalu ialah pilihan yang pertama. Yang lagi akan datang tu maknanya pilihan yang kedua. Jadi dia katanya maka wajib diamalkan muqtada pilih yang kedua. Pada barang yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Inilah terlebih ihtiyat. Dan muhtamil pula tiada diamalkan akan muqtada memilih yang kedua, melainkan pada yang lagi akan datang. Inilah yang muqtada kalam Tufah. Bersalahan menghukumkan kalam Ramli. Maka jikalau pilihnya yang keluar itu mandi, maka iaitu tiada haram atasnya dahulu daripada mandi, barang yang haram atas orang junub. Kerana syak pada hasil janabah dengan dia. Begitu. Jadi, mengikut kalam kitab Tufahnya begini. Jadi masalahnya pilihan dia tu kali yang pertama, itu yang dulu. Dan pilihan yang pertama lain, pilihan yang kedua tu lain. Maka masalahnya apabila kita pilih kali yang pertama, pilih letak katanya mani, maka mesti dibuatkan dengan pilihan yang pertama. Mesti dibuatkan dengan muqtada bagi pilihan yang pertama. Apa dia? Mandi janabah. Sebab kali pertama dia pilih menentu katanya yang keluar tu ialah mandi, maka wajib di atas dia tu mandi berjunub, mandi janabah. Kemudian selepas tu dia pilih katanya wadi pula. Boleh nak ubah? Boleh. Kemudian apabila pilih kata wadi tu, maknanya kena ambil wuduk, kena basuh kemaluan, kena basuh kain yang kena itulah. Jadi maknanya kena buat mengikut kedua-dua pilihan. Maka sekiranya kalau kita buat kedua-dua itu, itulah lebih ihtiyat. Dengan maknanya, kalau kita nak ambil kedua pun boleh. Mana? Ambil kedua. Dengan maknanya apabila syak tu, kita mandi janabah. Kita pergi mandi, niat saja aku mengangkat adab sah. Lepas tu kemaluan basuh. Kain yang dikenai pun basuh. Wuduk kita ambil. Jadi maknanya apabila kita buat begitu tu, maknanya kalau kata mandi pun puas hati, kalau kata wadi pun kita puas hati. Faham begitu? Contoh masalahnya begitulah. Misalan pula kalau sebaliknya tadi, kali yang pertama kita pilih kata wadi. Pilih kata wadi, kita pun ambil wuduk lah. Ambil wuduk serta basuh kemaluan serta basuh kain yang dikenai. Selepas tu apabila nak solat, ubah fikiran. Ubah pilihan. Jadi menentu kata mandi pula. Maka kita pergi mandi. Pergi mandi janabah. Mandi junub lah. Maka dia kata buat begitu terlebih ihtiyat, terlebih beringat. Jadi maknanya pilihkan yang pertama, kita buat mengikut pilihan yang pertama. Selepas tu apabila ada ubah hatinya, pilih kepada yang kedua pula, mesti kita buat mengikut apa yang kita pilih pada yang pertama, yang kedua pula.
Jadi tidak memadai. Tidak memadai kalau kita ubah hati kita pada pilihan tu, pada hanya muqtada kita tak buat, itu tidak memadai. Itu mengikut di dalam kitab Tufah. Tidak memadai itu contohnya di kali yang pertama dia pilih mandi. Maka dia pun mandi janabah. Mandi janabah, kain kemaluan dia tu, memanglah kalau mandi tu kemaluan dia dah suci kan. Tapi kain dia tu, seluar dia, dia tak basuh lah. Sebab mandi tu suci. Kemudian, kalau dia pilih, kali yang kedua, dia pilih wadi pula. Maka, kalau kain dia tak basuh tu tak boleh. Kain dia tu tak basuh, tak boleh. Begitu. Itu mengikut kalam Tufah. Tapi kalau mengikut Imam Ramli, maknanya kita pilih kali yang pertama. Kali yang pertama kita pilih mandi masalah. Selepas ada kita pilih mandi itu, kita pun pergi mandi janabah. Sudah mandi janabah tu, solat. Apabila kita solat tu, solat dengan pakai kain yang kena tadi tu. Sebab pilih kata mandi, mandi tak najis, tak basuhlah kain tu. Maka duduk sebetulnya, ubah pula pilihan kepada wadi. Apabila ubah pilihan pada wadi itu mengikut Imam Ramli, katanya dah cukup dengan yang pilihan yang pertama. Jadi tak payah basuh. Hanya begitu. Itu mana katanya, maka wajib diamalkan muqtada pilihan, pilih yang kedua. Wajib diamalkan, dibuat mengikut yang dikehendaki bagi pilihan yang kedua. Pada barang yang telah lalu ialah pilihan yang pertama. Dan yang lagi akan datang, yakni pada pilihan yang kedua. Inilah mana diamalkan dengan muqtada pilih pada barang yang telah lalu dan barang dan yang lagi akan datang, terlebih ihtiyat, terlebih beringat. Dan muhtamal. Pula ini dan muhtamal pula tiada diamalkan akan muqtada pilih yang kedua. Malaikat pada yang lagi akan datang, malaikat pada masalah, pada perkara yang lagi akan datang. Inilah muqtada kalam Tufah. Bersalahan yang menghukumkan kalam Ramli, maka jikalau dipilih yang keluar itu mandi, maka iaitu habis kat tu ya. Jadi pendek katanya itulah. Jadi apabila kita, kalau kita nak ambil ihtiyatnya, kita buat ke semua. Kita buat ke semua dengan muqtada bagi dua-dua. Kalau maknanya apabila kita tengok tu ada keluar, kita syaki adakah benda yang keluar tu wadi atau mani. Maka kita pun basuh kemaluan, kita basuh kain yang kenai. Lagi pulanya kita ambil wuduk. Lagi pulanya kita mandi janabah. Kalau begitu terlebih ihtiyat. Kalau katanya pada wakilnya benda itu kena atas mandi, kita dah mandi janabah. Kalau kata wakilnya benda itu kena atas wadi, kita dah ambil wuduk, kita dah basuh. Maka itu lebih ihtiyat. Begitulah. Tengok. Maka jika dipilih yang keluar itu mandi. Sekiranya kalau kita pilih yang keluar itu adalah mandi, maka iaitu pilih kata mandi itu tiada haram atasnya, atas seorang,
dahulu daripada mandi, jadi sebelum pada dia nak mandi janabah. Sebelum pada dia nak mandi janabah tu, dah tiada haram barang yang haram atas orang junub. Kenapa? Kerana syok pada hasil janabah dengan dia. Jadi masalahnya tadilah syok antara mandi dengan wadi. Maka sekiranya kalau kita pilih kepada mandi. Kalau kita pilih kepada mandi, maka perkara yang diharam di atas orang yang berjunub dengan secara yakin tu tak diharam di atas dia. Contohnya kalau dia pilih kata benda yang keluar tu ialah mandi. Boleh dia nak baca Quran? Boleh dia nak iktikaf, nak duduk dalam masjid. Walaupun dia pilih kata yang keluar tu mandi sekalipun, dengan sebab menentu kata mandi itu ialah perkara yang disyaki. Bukan yakin. Dia pilih saja, dia pilih walaupun pilih dengan secara suka hati dia sekalipun, tapi dia pilihkan mandi, pilih dengan secara syak. Sebab dalam keadaan dia menentu kata mandi, boleh jadi wadi. Dalam keadaan menentu kata wadi, boleh jadi mandi. Dengan sebab tu ada syaki, sebab tu kalau dia menentu kata dia pilih untuk pilih pada menentukan yang keluar itu ialah mandi, maka tidak haram dia benda yang haram di atas orang junub. Seperti iktikaf, mendiami dalam masjid, seperti baca Quran, tidak diharam. Sebab apa? Dia menentu kata mandi itu bukan yakin 100%-nya. Hanya ada ihtimal. Begitulah. Itu maknanya, maka jika dipilih yang keluar itu mandi, maka iaitu haram, tiada haram atasnya dahulu. Ini sebelum pada nak mandi itu tak haram dia nak baca Quran, tak haram dia nak iktikaf dalam masjid. Itu perkara-perkara yang diharam di atas orang berjunub. Sebab apa? Kerana syok pada hasil janabah dengan yang keluar. Sebab dia 50-50 antara wadi dengan mandi. Begitu. Kata Ibnu Qasim, kias yang tersebut itu jikalau dipilih akan keadaannya yang keluar itu wadi, tiada menajiskan ia akan barang yang dikenaikan dia, maka tiada wajib membasuh dia. Kerana syok pada keadaan menajiskan dia. Dan muhtamin, ini boleh jadi berbeza dengan yang tersebut. Masalah tadi tu dia katanya kalau kita pilih kata mandi, maniyun, al-mani, kalau kita pilih kata mandi sebelum pada nak mandi janabah, tidak diharam di atas orang itu perkara yang diharam di atas orang yang berjunub, betul-betul berjunub. Seperti baca Quran dan mendiami dalam masjid. Maka Ibnu Qasim, dia kata kalau nak kias dengan yang saat ni, kalau katanya menentu kata mandi tak haram, belum pada nak mandi janabah baca Quran masalah. Kalau ikut begitu nak kira sama kalau dia pilih akan wadi pula. Kalau dia pilih akan wadi, maka maknanya tak wajib membasuhkan kain masalah yang kena itu. Tu mana katanya jikalau dipilih akan keadaannya yang keluar itu wadi, tiada menajis ia akan barang yang dikenainya. Dikenainya wadi akan barang. Apabila tiada menajis, maka tiada wajib membasuh dia. Kenapa tak wajib basuh? Kerana syok pada keadaan menajiskan dia. Sebab yang kena tu boleh jadi wadi, boleh jadi mandi. Kalau wadi menajis, kalau mandi tak menajis. Padahal kita 50-50. Syok. Begitu. Jadi maknanya dia semua tu bina di atas syok tu semua. Benda yang keluar tu wadi ke mandi.
Tapi kalau dia kata kalau menentu mandi, menentu dalam kitab Tufah, dia katanya kalau menentukan yang keluar tu adalah mandi, sebelum pada kita nak mandi janabah tu tak haram baca Quran, dan lain-lain lagi pada perkara yang diharam di atas orang berjunub. Maka Ibnu Qasim orang belakang sikit. Maka datang Ibnu Qasim, dia kata kalau tengok dengan yang tadi tu, kalau faham daripada katanya kalau tidak haram, benda yang diharam di atas orang junub walaupun dia pilih mandi tu, mana kalau dia pilih wadi, kalau kain dia tak nak basuh pun tak apa jugalah. Tak mengapa jugalah. Sebab nak kira sama dengan yang tadi. Kalau tak basuh pun tak mengapa juga, sebab yang keluar tu kita tidak berat kepada wadi, kita syok saja. Jadi menajis ke tak menajis. Begitu. Kalau gitu, kalau nak basuh eloklah, kalau tak nak basuh pun tak mengapalah. Itu kata Ibn Qasim. Tapi dia kata pula dan muhtamin, yakni boleh jadi pulanya berbeza dengan yang tersebut, tersebut masalah mandi tadi. Tersebut pada baris yang kedua sebelah bawah tadi. Boleh jadi berbeza. Berbeza macam mana? Kalau kita menentu kata mandi, belum pada nak mandi janabah tu tak haram baca Quran. Masalah. Tapi kalau menentukan wadi, wajib kena basuh. Wajib kena basuh. Wajib kena basuh kubul, wajib kena basuh benda yang dikenai tadi. Begitulah. Jadi pada katanya masalah syak itu, kalau syak di antara, ni masalah kita syak di antara mandi dan wadi. Artinya mazi satu lagi. Itu wazi, apa? Wazi satu lagi ya. Jadi maknanya dia sebabnya dia kencing tu dia tak bertukar semata dah. Tidak keliru semata, tak keliru sama sekali, sebab biasanya bau dia tu lain. Warna dia tu lain, nak kuning gitu. Biasanya kalau nak jadi syakinya antara mani dan wadi atau mani dan mazi. Mazi. Dengan sebab wadi dan mazi itu adalah najis. Tapi mani itu ialah suci. Dan kedua-duanya hadas yang hasil dengan mandi dengan wadi mazi itu tak sama. Sebab hadas yang hasil dengan sebab mandi ialah hadas besar. Hadas yang hasil dengan sebab keluar mazi dan wadi itu hadas kecil. Dan berbeza juga mandi suci, mazi dan wadi itu ialah najis. Begitu. Sebab tu jadi apabila tak tahu nak menentu, tak ada alamat mana-mana, maka boleh kita nak pilih mana-mana satu saja, ikut suka hati. Tapi kalau syak di antara wadi dan mazi, itu hukum sama. Itu hukum sama dengan maknanya kalau pilih, kalau syak adakah yang keluar itu mazi atau wadi, maka hukum sama. Batal wuduk, wajib kena basuh. Dia benda tu tak payah pilih mana-mana lah, sebab hukum dia kena buat sama. Contohnya dia tidak naik syahwah. Misalan kita katanya mandi tak keluar tentu, dia kata. Maka benda yang keluar daripada kemaluan dia tu adakah mazi atau wadi. Dua tu lah. Ini tak payah pilih. Tak payah pilih lah mana-mana tu. Lepas tu tak payah pilih apa? Basuh, ambil wuduk. Begitulah. Sebab dia dua-dua tu mazi dan wadi itu adalah hukumnya sama. Hukumnya sama ialah najis, lagi pula membatalkan wuduk. Begitulah. Dan lagi jikalau melihat seorang akan mandi pada kainnya yang tiada memakai dia orang lain daripadanya, atau hamparan yang tiada duduk padanya orang lain
tidur padanya, wajib atasnya mandi. Masalahnya di sini dia tak perasan. Masalah di sini tu masalah seorang tu dia tak perasan katanya bila masa keluar mandi. Tapi tentu kata mandi yang keluar tu mandi dia. Dah. Tentu kata mandi yang keluar tu yang ada tu mandi dia lah. Bukan mandi orang lain. Tapi tak tahu katanya bila masa dia keluar. Tengok masalahnya dia katanya dan lagi jikalau melihat seorang akan mandi pada kain. Ada lekat kat kain masalah. Tapi dah kering lah. Tapi dah kering lah. 2-3 hari dah masalah. Lepas tu apabila kering tu kita boleh dapatkan bau dia dengan apa dia? Seperti bau telur putih kan dia kata dulu. Nah, kalau kering tu bau dia seperti bau telur putih. Begitu. Maka contohnya tengok di suatu kain, di seluar di kain kemasan ada mandi. Yang sudah kering. Bau dia kita hidup bau macam telur putih. Iyalah mandi dah. Tapi dia dah kering. Tapi bila masa dia keluar, kita tak perasan. Padahalnya kain itu kita seorang saja pakai. Orang lain tak pakai. Begitu juga tempat tidur. Tempat tidur di situ kita seorang. Sebab bilik kita kan. Bilik kita seorang. Di situ kita seorang saja tidur. Orang lain tak masuk tidur dalam tu. Maka tengok ada kena di atas hamparan. Tempat katil ke masalah. Ada mandi yang kering bau seperti telur putih. Maka tak lain tak bukan dah mandi kita. Orang lain siapa nak ada. Tu mana katanya dan lagi jikalau melihat seorang akan mandi pada kain dia lah. Lepas tu kain tu tiada memakai dia kain tu orang lain daripada seorang. Kain ni kita seorang yang pakai, orang lain tak pakai. Atau hamparan atau hamparan seperti hamparan tidur masalah. Atau hamparan duduk ke masalah. Katalah yang tiada duduk padanya pada hamparan orang lain tidur padanya. Maknanya tidur duduk. Itulah maksudnya hamparan tu kita seorang saja duduk. Kita seorang saja kita tidur. Orang lain tak guna. Dah. Maka hukumnya wajib atasnya mandi. Wajib kena mandi janabah. Wajib di atas dia tu kena mandi janabah. Dengan sebab bahasanya benda yang keluar tu adalah mandi dia sendiri. Lepas tu hanya dia tak perasan bila masa keluar. Tapi tentu dah mandi sebab tengok kering bau dianya bau macam telur putih. Maka tentu dah mandi. Lagi pulaknya kain ni kalau kita tak pakai orang lain tak ada siapa dia pakai, kita seorang saja pakai. Maka mandi yang kering tu mandi siapa? Mandi kita. Lepas tu, kalau begitu mana belum pada kita nak mandi tu, dia sebab dah kering, kita katanya tengok macam 2, 3, 4 hari dah ni. Sebab dah kering ni. Tapi kita tak ada mandi janabah. Maka wajib mukadhakan tiap-tiap sembahyang yang diyakinkan kemudian daripada keluar mandi itu. Dia kena qadha sembahyang tiap-tiap mukadhakan tiap-tiap sembahyang yang diyakinkan kemudian daripada keluar mandi. Yakin kata tertinggal, yakin kata tertinggal selepas pada keluar mandi. Sebab dia kalau keluar mandi itu sembahyang dengan tak solat tidak sah kan. Contohnya contohnya kain ini.
Kain ni kita katanya kain yang kita jumpa ada mandi pada kain itu. Kita ingat kata kain ni kita mulai pakai bila? Contohnya hari ni hari apa? Rabu. Contohnya hari ni tu hari Rabu. Kita ingat katanya kita mulai pakai kain ini hari Isnin. Belum Zuhur. Contohnya, kita mulai pakai kain ini waktu pagi Isnin. Lepas tu pagi Selasa ni, pagi Rabu ni kita baru nampak kata ada mandi yang sudah kering pada kain kita. Maka antara tu kita tak ada mandi junub tu. Dah. Maka tengok, maka keluar bila tak tahulah, tapi kain ini kita mulai pakai, pakai dah 3 hari ya. Tak apalah. Kita mulai pakai kain ini, mulai pakai di hari Senin. Tidur yang tu, berjalan pun yang tu, kain tu lah. Contohnya. Maka kena kira katanya semulai daripada Zuhur Isnin tu. Zuhur, mana sebab Zuhur tu kita fardu katanya kita keluar mandi awal-awal. Sebab tak tahu kata bila dia keluar, maka kita kena ambil mula kira di awal pakai kain tu. Mulai pakai kain tu, makna kita mulai pakai bila? Di pagi Senin. Kalau begitu Zuhur kita semayang dengan keadaan tak mandi berjunub. Zuhur kena maknanya kita kira di situ sebab nak ambil yang yakin. Sebab kita katanya boleh jadi pagi Selasa kot. Itu boleh jadi tak boleh. Kena ambil yang yakin. Yang yakin bila? Dimulai start pakai kain tu. Start pakai tu pakai pagi. Subuh tu taklah. Pakai pagi pukul 8, pukul 9 pagi. Maka Zuhur Isnin wajib diqadha. Zuhur sampai ke subuh pagi tadi wajib diqadhakan semua. Itu yang yakin katanya kita semayang dengan keadaan berjunub. Tidak sah. Itu mana katanya dan wajib muqadhakan tiap-tiap sembahyang yang diyakinkan kemudian daripada keluar mani itu. Habis itu kalau hamparan pun sama. Contohnya hamparan tidur kita tu yang hari Selasa semalam pagi itu kita hamparkan. Lepas tu tidur semalam kan. Tidur semalam. Tidur semalam. Lepas tu pagi ni tengok. Kita kata pagi ni tengok ada mani terlekat kena pada hamparan itu. Maka kita mulai haparkan hamparan tu hari Selasa tapi tak tidur pun. Tidur semalam. Tidur semalam. Tengok pagi ni, tengok nak simpan tu maknanya kita tidur lepas Isya semalam, lepas tu tengok pagi ni ada mandi. Tapi subuh kita dah solat lah. Selepas pada solat subuh tu balik nak simpan dia, nak simpan dia, tengok ada air mandi, maka pergi mandi lagi qadha subuh yang tadi. Sebab Isya Maghrib sebelum pada ni tak payah dia qadha sebab kita belum tidur lagi. Tu contohnya begitulah. Tengok. Kemudian masalah mandi, tengok ada kena kat kain kita seorang pakai itu, sama ada, tengok dalam kitab dia katanya sama ada mandi yang dilihatnya pada batin kain ini sebelah dalam. Atau sebelah zahirnya sebelah luar. Di atas yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar. Kalau mengikut yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar, dia tak kira katanya air mani yang kena kat kain tu sebelah dalam kain ke sebelah luar. Khilaf bagi kata Syekh Ramli, tempat katanya kata Syekh Ramli tempat demikian itu kena mandi tadi jikalau dilihatnya mani itu pada batin kain jua. Bersalahan jika pada zahir kain maka tiada wajib mandi kerana ihtimal mani orang lain kena kainnya. Lepas tu dia katanya kalau mengikut Syekh Ramli itu dia katanya kalau tengok di kain ke di seluar, tengok ada air mandi sebelah dalam. Itulah yang kena mandi. Kena qadha. Tapi kalau tengok tu sebelah luar, yang kering tu, tengok dekat sebelah luar.
Sebelah luar lagi pula kat belakang masalah. Maka itu tak wajib mandi, tak wajib qada. Sebab boleh jadi air mani orang lain kena pada dia. Sebab kalau mani dia keluar tu, dia kena kat sebelah dalam lah. Kalau kena sebelah luar tu, tak boleh jadilah. Sebab kalau seluar tu, kalau kain belikat tu boleh jadilah. Bertukar kan. Tapi kalau seluar, biasanya sebalik tu orang tak pakai kan. Begitulah. Abi. Kemudian katanya, dan jika ada kain itu atau hafaran itu tiada tertentu tetapi ada orang lain dapat diihtimalkan. Kita tengok semula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina futuha ma'arifin ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Okay, Baba, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba.